السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang manusia itu hidup padanya melainkan Allah Subhanahu wa taala hantar dua malaikat turun pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada satu hari pun yang Allah tak hantar dua malaikat mai ke kita, melainkan malaikat itu berkata kepada kita, yang satunya kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, bagi gantilah kepada orang yang memberi nafkah dengan duit dia. Betul. Tiap-tiap hari Tuhan bagi kat kita dua malaikat turun mai. Hak satu malaikat dia kata, ya Allah, bagi ganti pada dia ni kerana dia belanja duit dia pada jalan Allah. Sekupang dia belanja pada jalan Allah, malaikat minta Allah ganti lebih pada sekupang pada dia. RM1 dia belanja pada jalan Allah, malaikat minta Allah ganti lebih pada RM1 pada dia. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satu lagi pula kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, biar habis ataupun biar rosak harta orang ni, yakni orang yang kedekut, yang tidak mau belanja harta pada jalan Allah. Hari-hari kita akan terima dua malaikat. Satu malaikat dia akan doa kita kalau sekiranya kita pada hari itu ada belanja sikit duit untuk jalan Allah. Malaikat ni minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi ganti kepada kita dengan ganti yang lebih baik daripada hak kita bagi. Dan satu malaikat lagi pula dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita yang ada ni habis. Kalau tak habis pun biar rosak. Kerana orang ini tidak belanja sikit pun duit dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu dinar duit
yang kamu belanja pada jalan Allah. Dengan 1 dinar duit yang kamu belanja untuk memerdekakan hamba. Dengan 1 dinar duit yang kamu belanja untuk memberi sedekah kepada orang miskin. Dengan 1 dinar duit yang kamu guna untuk belanja keluarga kamu. Maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk ahli keluarga kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam walaupun dia bercakap soal perang, Islam walaupun dia bercakap tentang soal nafkah, tentang soal belanja pada jalan Allah, walaupun Islam bercakap tentang soal jihad, walaupun Islam bercakap tentang soal yang besar-besar, tapi Islam tidak pernah suruh kita lupa hak terdekat dengan kita. Kita bercakap soal jihad, kita bercakap tentang soal-soal yang besar-besar, tidak sepatutnya kita lupa tentang tanggungjawab kita pada keluarga. Maka dengan kerana itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tidak ada guna kita bercakap soal besar-besar kalau sekiranya keluarga sendiri kita abaikan. Tidak guna kita bercakap soal yang besar-besar kalau sekiranya anak isteri ada satu bumbung rumah dengan kita pun kita tak peduli ke mereka. Maka dengan kerana itu datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsar al-ansar bil Madinati malan min nakhl. Wa kana ahabbu amwalihi ilayhi Bayruha. Wa kanat mustaqbilat al-masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بح ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة fi aqaribihi wa bani ammi atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Anas bin Malik menceritakan, dia kata di Madinah pada masa itu ada satu orang sahabat Nabi, dia ni kaya raya, nama dia Abu Talhah. Abu Talhah ini satu orang sahabat Ansar, dia memang orang asal Madinah. Dia ni harta banyak, terutamanya harta dalam bentuk kebun korma. Dia orang kaya, dia terkenal kaya kerana ada banyak kebun korma. Dan dalam banyak-banyak kebun korma ni, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Di antara banyak-banyak kebun korma ni, dia paling sayang kebun korma yang dia namakan Bayruha. Saya baca dah hadis ni di surau ni. Ulang lagi sekali.
Abu Talhah ni orang kaya, dia ni orang Madinah. Dia ni terkenal kaya kerana banyak kebun korma. Dalam banyak-banyak kebun korma dia ni, yang paling dia sayang ialah kebun korma yang bernama Bayruha. Dan kebun korma Bayruha ini wakanat mustaqbilatal masjid. Duk betul-betul di depan Masjid Nabawi, depan Masjid Madinah. Dekat tempat masjid, dekat tempat mahkamah syariah di Madinah lah ni. Kalau kita pergi semayang Masjid Madinah, hala kiblat Masjid Madinah tu, depan tu ada bangunan mahkamah syariah Saudi. Di situ dulu terletaknya kebun korma kepunyaan Abu Talhah yang dia namakan Bayruha. Dia kata wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashribu min ma'in fiha tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup gemar dengan Bayruha ini. Nabi ni habis semaya pi kebun tu. Nabi suka masuk dalam kebun kepunyaan Abu Talhah ini. Nabi suka anak-anak sungai yang ada dalam kebun tu, Nabi minum air anak sungai tu. Nabi suka dengan kebun korma Abu Talhah ini. Kata Anas bin Malik, bila Allah buat turun ayat Quran yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun satu ayat, Tuhan kata kamu tak boleh mencapai kebaikan melainkan kamu sanggup belanjakan benda yang kamu paling sayang. Tuhan buat turun ayat tu. Tuhan kata kamu buat baik banyak mana pun masih tak boleh anggap itu sebagai kebaikan yang paling baik, melainkan sekiranya benda yang kamu paling sayang tu kamu sanggup bagi ke orang, hak tu baru dipanggil kebaikan. Kalau cakap duk bagi RM5, RM10 tak baik lagi. Tapi kalau hak benda kamu paling sayang tu kamu boleh bagi kerana Allah, kamu memang baik. Tuhan kata macam tu. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah dia dengar ayat ni, bangkit berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talhah kata, ya Rasulullah, Allah dah kata dah, Quran baru turun. Dalam Quran Tuhan kata kamu tak dianggap baik sehinggalah kamu sanggup bagi benda yang kamu paling sayang. Wa inna ahabba mali ilayya Bayruha. Dia kata dan sesungguhnya aku paling sayang itulah kebun Bayruha tu. Hak tu aku paling sayang. Pasal apa? Pasal kebun tu buah dia bagus, buah dia semua elok-elok. Kebun ni pula Nabi suka, maka aku suka kebun tu. Itulah harta yang aku paling sayang. Wa innaha sadaqatun lillah. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku bagi kebun tu kerana Allah. Dia kata. Oh tuan-tuan, ni yang kata sahabat Nabi. Mereka ni bukan melawak. Dengan agama ni mereka tak melawak. Dengan sepotong ayat dia boleh bangkit ambil tindakan macam tu. Dengan sepotong ayat kata kamu tak dianggap baik selagi mana kamu tak sanggup bagi benda kamu paling sayang. Dengan sepotong ayat tu dia bangkit depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Quran dah turun. Allah dah kata dah dalam ayat tadi, satu orang manusia tidak dianggap buat baik sehinggalah dia boleh bagi benda hak dia paling sayang. Aku dalam banyak-banyak harta aku, inilah satu benda yang aku paling sayang, kebun korma ni. Oleh kerana tu wa innaha sadaqatun lillah. Oleh itu dia kata kebun tu aku sedekahkan kerana Allah. Kata dia, arju birraha wa zukhraha indallah. Aku bagi ni, aku tak harap lain melainkan aku harap kebajikan Allah bagi dekat aku, dan aku mengharapkan apa hak aku bagi ni menjadi satu simpanan pahala aku di sisi Allah. Tu aja. Aku tak harap orang puji aku tak harap jenis-jenis keduniaan ni. Aku bagi ni kerana satu, ayat Quran turun suruh buat macam tu. Yang kedua, aku bagi ni kerana aku harap mudah-mudahan kebaikan yang aku buat ni Allah balas dengan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi simpanan aku di sisi Allah.
Kata dia, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Dia kata, ambillah ya Rasulullah, buatlah macam mana yang Allah suruh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata bah zalika malun rabih, zalika malun rabih. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Talha, benda hak kamu bagi ni, benda ni adalah benda yang membawa untung yang cukup banyak. Benda hak hang bagi ni benda yang cukup berharga, benda yang kalau hang tak bagi, hang boleh buat untung banyak dengan benda tu. Kalau kita ni dusun derian lah. Dusun derian hak buah paling baik ni. Hak ni dia bagi. Nabi kata, ya Abu Talha, ni benda hak kamu bagi ni, kalau kamu tak bagi, kamu ambil untung daripada benda ni, kamu untung sangat. Nabi kata. Wa qad sami'tu ma qulta. Nabi kata, aku dengar apa yang kamu kata tadi. Alasan kamu bagi kebun ni, aku dengar, aku faham apa yang kamu maksudkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi aku berpendapat lebih baik kamu tak usah bagi kebun ini untuk infak pada jalan Allah. Nabi kata, sebaliknya kalau nak bagi juga, kamu bagi kebun ni kepada kaum keluarga kamu. Nabi kata, daripada kamu bagi pada jalan Allah dan kamu biar kaum keluarga kamu hidup miskin melarat, lebih baiklah kamu bagi harta ni kepada adik-beradik kamu. Jangan biar mereka miskin melarat. Faqala Abu Talha bila dah Nabi kata macam tu, dia kata, af'alu ya Rasulullah, kalau itu yang kamu suruh, aku buat macam yang kamu suruh. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Serentak dengan tu, dia terus pergi panggil adik-beradik dia, dia bahagi-bahagikan kebun tu dekat adik-beradik dia. Maknanya apa? Maknanya tak dapat ke dia juga. Dia bagi ke orang juga. Semata-mata kerana hati dia terangsang dengan ayat Allah yang diturunkan sebentar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semai dalam diri kita sifat itu. Bukan suruh bagi semua harta kita untuk agama Allah, bukan. Tetapi belajarlah, tak banyak sikit. Ringankan tangan bagi untuk tujuan agama Allah. Bubuhlah sekupang, 2 kupang, 5 kupang, RM1 bubuh. Kerana hak kita bubuh tu, malaikat kata kepada Allah, ya Allah, bagi ganti duit hadiah bubuh ni dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 72. Muka surat 72. Kita masih lagi membaca hadis yang menceritakan tentang sifat orang-orang jahat. Hadis riwayat daripada Asma' bin Umais radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal abdu abdun takhayyala waqtala wa nasiyal kabiral muta'al. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbaral a'la. Dan pada malam ini kita masuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabira wal bilad. Maksud dia sejahat-jahat hamba ialah hamba yang lupa dan lalai dan tidak ingat akan kubur dan hancur badan jadi tanah di dalamnya. Ni Nabi SAW kata di antara sifat orang jahat itu ialah apabila dia jadi satu orang manusia yang lupa pada Tuhan. Lupa pada Tuhan sampai ke peringkat dia lupa kata satu hari dia nanti mati masuk dalam kubur. Dia terlupa.
Dia lupa ke Tuhan sampai ke peringkat dia duk berasa dia ni tak mati. Sampai peringkat dia berasa dia nak tongkat langit. Dia lupa sampai macam tu. Dia lupa kat Tuhan sampai peringkat umur ni dah pi 50 lebih, 60 lebih, 70 dah umur tak sedar diri kepada Tuhan lagi. Tapi mengajar di satu masjid di Tanjung baru ni. Tok Imam masjid tu kata hamba ustaz, dia kata tak tahu nak abang. Masjid tu dia ada pintu belah hala ke mihrab imam tu ada satu pintu. Pintu tu naik pergi boleh jumpa rumah lah, rumah-rumah orang duduk. Pihak masjid buat keputusan nak kunci buang pintu pagang tu. Pasal apa? Pasal mereka ni sampai tak tahu hormat orang duduk semayang. Sudahlah hampa tak main semayang. Orang tengah duduk semayang hampa turun pergi balik dengan pakai dedah aurat, dengan pakai skirt, dengan pakai apa hak perempuan, hak jantan pakai seluar pendek balik main bola. Lintas ke tepi masjid orang duduk semayang, sembang gelak pokak-pokak. Tak reti hormat orang semayang. Jadi jawatan kuasa masjid kata katuk buang masjid ni. Katuk buang pintu pagang masjid ni. Supaya mereka ni tak jadi nampak macam tak reti hormat orang semayang. Bila katuk jadi pasal lah, bergaduh lah. Puak ada pakai seluar pendek, ada pakai skirt ni pun rupanya dia faham juga ajaran Islam ni. Dia kata jalan tak boleh katuk. Katuk berdosa. Dia kata. Oh dia faham rupanya. Padahal bak katuk jalan ni bak tinggi lah ni. Bak tutup aurat ni, hak ni lebih lagi asas. Hak asas ni dia tak buat, hak tinggi tu dia faham. Oh celahu tu imam ni kata lagu ni celahu. Dia pun pandai asal dia kata. Tak apalah, dia kata sajalah nak cerita bila kat ustaz. Dia kata atas ni, hak duduk kat belah atas ni, dia kata. Hak duduk balik sana pada pintu pagang hak katuk tu, dia kata ya Allah ustaz. Dia kata ada beberapa buah rumah, dia kata sampai jemaat pun tak main semayang. Kami ni, dia kata ni rombongan masjid ni, kami buat satu rombongan pi ke rumah orang yang kita kenal pasti tak pernah semayang. Sampai jemaat pun tak main semayang ni apa ni. Dia kata kalau semayang waktu tak boleh main kot. Kata hampa sibuk kalut ke apa tak apalah. Dia kata jemaat pun tak main. Tak main bukan kata pergi semayang masjid lain. Kami ni sampai nak bagi sahih. Nak pasti sungguh. Pergi tengok memang duduk dalam rumah. Dia kata. Sampai dah sini ni orang pertebah dah start jalan dah tak keluar lagi. Orang habis tunggu turun balik main ke masjid dah. Memang tak main. Nak pasti kata dia ni tak main semayang sebelum kami nak buat rombongan pergi rumah dia ni. Dia kata. Kita pergi rumah dia ziarah, jamu ayam, kopi apa semua elok kat kita. Kita cakap elok-elok kat dia, mailah masjid. Kata sajalah mai kita boleh duduk masyarakat, kenal sama-sama. Kita bukan pergi duduk marah dia tak main masjid. Dia kata mailah, sajalah kita nak masyarakat. Mana lagi tempat kita nak masyarakat. Lapis-lapis kita umur 50-an, 60-an ni, lapis kita ni kenal di masjid lah bagus. Cakap dia betul. Oh, capang telinga terus. Oh, ni mai ni nak perli aku lah. Jadi lebih betul. Ringkas cerita, matilah hamba Allah ni baru ni. Mati. Jadi bila mati, duduk rumah-rumah pelik ni, mereka mayat memang tak simpan atas pelik lah. Bila mati, kena usung waktu rubuh di masjid. Jadi ziarah apa semua pun di masjid. Mandi kapan apa semua pun di masjid. Semayang-semayang semua di masjid. Lepas tu pergi simpan. Jadi bila mati, orang masjid pergi lah nak ambil mayat dia buat turun. Anak-anak lari. Anak-anak lari. Bila pak mati ni pakat lari. Cempera habis. Takut pak jadi hantu. Dah anak-anak ni. Anak-anak ni kata. Bukan kata orang andai kan dah anak-anak ni kata. Bila dah kata mati. Mai habang kat orang masjid. Orang masjid kata tak apalah. Hampa usung dia buat turun mai. Oh tak maulah jadi hantu. Tu dia tuan-tuan. Padan dengan pak tak semayang. Anak kata ke pak macam tu. Tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan. Kita buat kita tanggung. Kita bentuk anak kita lagu tu, kita tanggung akibat dia. Dia lagu tu aja dalam agama ni. Belum lagi kita jumpa Tuhan, kita nak jadi apa, belum cakap lagi. Ini cakap atas dunia ni. Atas dunia ni kita biar anak kita cempera tak kenal agama ni, kita biar macam tu. Kita mati, kita boleh faedah. Lari anak-anak ni. Jadi orang masjid naik lah, tak apalah usung buat turun main.
Tapi sebelum buat turun itu, imam ni kata juga sikit kat mereka ni. Dia kata ni lah nak bagi tahu. Kata depan-depan keluarga ada ni semua, ni nak bagi tahu. Dia kata hampa tahu pi masjid pun satu hari orang musung hampa buat pi juga. Kata banyak tu aja, lepas tu turun. Tu imam ni kata kita pun buat lepas fardu kifayah ajalah. Dia kata hati tak ada lah. Dia kata tawang semua nak urus mayat ni, tawang sungguh. Dia kata tak ambil peduli langsung, jadi pasal benda ni pula fardu kifayah, buat jugalah. Dia kata tapi terus terang abang lah, dia kata tawang semua. Anak-anak pula belah malam ni main hantar makan ni, tak di pintu masjid tu, tak di pintu masjid tu, pakai tinggal gitu sepatah kotak abang kat orang masjid ni. Tu imam kata, ambo ingat kita dikebulok sangat nak makan makanan mereka ni. Pak mati siang ni, malam buat apa akan makan lebih kurang, pinta di pintu masjid. Tuan-tuan, itu secebis daripada kisah orang Islam lah ni. Mereka ni jenis apa ni tuan-tuan, ni jenis apa ni? Ni Nabi kata, bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabira wal bila. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang lupa dan lalai. Lupa, lalai, tak ingat ke Tuhan langsung, dan tidak ingat akan kubur dan hancur badan jadi tanah di dalam kubur. Dia tak ingat satu hari dia nak mati. Dia masuk kubur tu nak jadi apa ke dia tak ingat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata lalai dengan turut hawa nafsu itu satu perangai yang dikeji amat oleh syarak. Agama cukup tak nak orang macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala benci dengan orang macam ni. Kerana orang yang turut hawa nafsu itu melupakan diri daripada akhirat. Kerana jenis orang yang duk ikut nafsu ni, dia tak ingat akhirat. Kerana hawa nafsu itu ada kemahuan dia yang amat keji, iaitu nafsu suka senang lenang dan suka senang. Ini yang kata nafsu. Ibadat ni sakitlah. Nak kena bangkit pukul 5 pagi, sembahyang sunat tahajud dan sebagainya. Ataupun kalau tak mau buat sunat pun dekat pukul 6 kena bangkit dah nak sembahyang subuh. Ni semua benda yang nafsu rasa tak selesa. Apanya dia kata duk bangkit pukul 5, bangkit pukul 6. Dia kata kalau masuk ofis pukul 8.30, pukul 7 bangkit pun dah lagi. Dia duk kira nafsu nak sedap. Dia tak pernah fikir kata ni dia buat ni bukan buat untuk orang lain. Dia buat untuk dia. Dia tak fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka senang lenang itu satu perkara yang payah menuntutnya dan mencari. Nak senang bukan senang. Dia kata. Jadi oleh kerana nak senang, maka dia ketepikan habis agama. Kerana nak senang. Begitu. Begitu jugalah sedap itu payah untuk nak mendapatnya. Senang, lenang, kaya raya, sedap. Ini semua susah nak dapat. Maka apabila diturut nafsu kepada yang disukai itu, nescaya lupa dan lalai dia kepada pihak bahaya akhirat. Dia tak fikir dah akhirat itu apa bahaya nak mai ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah tengok dalam televisyen tu rancangan National Geographic. Yang tu kena tengok. Bukan tengok anak mami. Kita nak kena tengok yang tu, National Geographic tu ni. Hadus siar dalam TV lah ni ditunjuk dunia ulang. Dia tunjuk. National Geographic dalam TV dia tunjuk dunia ulang. Ulang punya dunia macam mana. Tak tahu berapa jenis ulang tu ada dalam dunia ni. Dia tunjuk tiap-tiap satu jenis. Yang paling menarik itu dia tunjuk ulang senduk ni. Ulang senduk ni dia beranak-beranak keluar anak. Keluar anak tu panggung dah. Tuan-tuan, baca hadis Nabi SAW. Nabi cerita orang yang duk buat pasal dengan Tuhan atas dunia ni, masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala buat mai dekat dia 70 tinina. 70 ekor ulang besar. Kita bila tengok rancangan National Geographic ni, kita bukan nak tengok buta gitu saja. Kita tengok tu kepala ni mau duk kait dengan hadis Nabi yang kita duk mengaji ni. Walaupun
Ulang hak Tuhan nak sedia dalam kubur tu bukan macam ulang atas dunia ni. Ulang atas dunia ni kira tak ada apa. Ulang dalam kubur tu, Nabi SAW kata, sekali dia bernafas. Ni hak kata sab'ina tinnina ni, yang kata 70 ekor naga kecil ataupun ulang ni, dia bernafas, bukan dia patuk, dia bernafas. Sekali dia bernafas saja, angin hak dia embuih keluar tu boleh menyebabkan dunia ni sejauh mata memandang terbakar hangus. Sekali dia patuk, orang yang kena patuk tu menanggung visa dia selama 70 tahun. Kita bila tengok rancangan macam tu, kita mau ingat, hak nak jumpa dalam kubur lagi teruk pada hak kita gurun tengok dalam televisyen ni. Maka inilah yang dia nak bagi tahu kat kita. Dia kata orang-orang yang duk turut nafsu ni nescaya lupa dan lalai dia kepada pihak bahaya akhirat. Dia tak teringat kata di sana esok dia dalam bahaya. Dia tak teringat. Misalnya seorang yang mau mendapat kesenangan dan kesedapan dengan jalan harta, maka carilah harta itu tungkuh lumuh siang malam dengan tiada pandang apa-apa lain lagi. Itu dia. Ada orang macam ni. Kerja ni sampai tak tahu maghrib, sampai tak tahu subuh, sampai tak tahu waktu semayang, waktu apa. Tak tahu. Dia tak semayang. Dan tidakkah jadi lupa dan jadi lalai daripada apa-apa perkara lain daripada harta, sehingga lupakan mati dan masuk kubur pun dia lupa. Itu dia. Bukan takat lupa semayang, lupa puasa, lupa nasihat anak suruh turut agama. Bukan takat lupa tu aja. Lupa kata dia satu hari dia nanti mati. Hak tu pun dia lupa. Dan lupakan diri itu meninggalkan yang dicari itu. Itu dia. Dia lupa ni sampai ke peringkat tak tahu lah. Tak tahu apa nak jadi dengan akhirat dia. Dia tak tahu. Dia kira duk cari benda dia nak cari itu aja. Dan tidak mau ia ingat akan jadi hancur luluh tubuh badannya, jadi tanah kemudian daripada dia mati. Dia tak ingat dah masuk kubur esok, cacing nanti makan dia ni habis, tinggal tulang temulang semata-mata, tak ada tinggal daging walau sejebih pun. Dia tak ingat benda ni. Dan apabila sampai masa dibangkitkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidupkan dia semula, bukan setakat caci makan habis semua reput tak ada apa, tutup cerita dah. Esok ni bangkit balik di padang mahsyar. Apa amal baik dan apa amal jahat dalam dunia, semua akan dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Sana esok baru nak mula cerita kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada'a wal muntaha. Maksud dia sejahat-jahat hamba ialah hamba yang meninggikan diri dan sesat dia. Ini pula sifat orang jahat yang berikutnya, orang yang suka tinggi diri. Bukan sahaja dia ni ata tinggi diri, wa tagha, bahkan melampau pula dia ni. Wa nasiyal mubtada'a wal muntaha, dan dia lupa permulaan dan kesudahan diri dia. Dia lupa kata dia ni duk tunjuk sombong ke orang ni, dia ni asal daripada ayak mani yang hina. Tak ada apa pun. Bukan kata dia ni asal daripada ayak mawak ke apa, asal daripada ayak mani. Tak ada apa. Asal kejadian manusia ni tak ada apa. Dia lupa asal kejadian dia, maka dia jadi satu orang yang meninggi diri. Masalah dia kata meninggikan diri. Sesungguhnya meninggikan diri itu satu sifat yang amat dikeji oleh syarak kita. Agama tak suka orang tinggi diri. Kerana ia menyebabkan dan melupakan diri daripada taat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tinggi diri ini, dia terlupa dekat Tuhan. Dia tak taat kepada Tuhan. Misalnya orang yang ada berkuasa semasa memerintah. Ni orang yang paling tinggi diri. Dia kata pasal apa? Dia ada kuasa dalam kerajaan. Dia ada kuasa dalam pemerintahan. Maka dipandangnya dirinya berkuasa. Dia rasa dia cukup berkuasa. Lalu dia berbuat perintah apa yang disukai oleh hawa nafsunya semata-mata. Lalu dia memerintah negeri ikut suka dia. Bukan dia perintah ikut lagu Allah mau, lagu Nabi mau. Dia perintah lagu dia mau. Begitu. Maka siapa yang tidak merendah diri pada dia, nescaya dizalimnya dia.
Hang tunjuk, hang nak lawan dia, hang rasa. Dia lagu tu. Dan siapa buat salah kepadanya, nescaya dibalasnya sebagaimana puas hatinya. Hang tunjuk kata hang nak lawan dia, hang tunjuk kata hang nak jengkai dia, dia akan buat sampai dia rasa puas hati. Begitu. Maka tidaklah dia ingat akan dirinya itu manusia sepertinya. Dia lupa kata orang hak dia buat tu pun manusia, dia pun manusia. Apalah kelebihan dia sampai dia boleh buat kepada sama-sama manusia. Dia terlupa. Maka berurus-urusan cara kemanusiaan. Dia terlupa sepatutnya dia manusia, kawan tu manusia. Dia kena urus dengan mengambil kira soal peri kemanusiaan. Sepatutnya begitu. Dan tidaklah dia ingat akan mula-mulanya sama-sama datang daripada tanah dan kesudahannya kembali jadi tanah. Dia terlupa. Dia pun asal pada tanah, kawan hak dia nak buat zalim tu pun asal pada tanah. Dua-dua esok siapa mati dulu, siapa mati kemudian, dua-dua pun akan balik ke tanah juga. Sama je. Tidak ada sebab untuk nak membolehkan dia buat zalim pada orang lain. Kemudian dihidupkan Tuhan semula, bangkit menerima balasan baik ataupun balasan jahat. Esok bangkit di sana, siaplah. Kalau yang kamu buat ni memang atas nama keadilan, kamu selamat. Tapi kalau kamu buat ni atas nama dendam, kesumat dan sebagainya, kamu jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau ingat dan ambil iktibar akan yang demikian itu, maka apakah yang ditunjukkan diri tinggi derajat dan berkuasa akan sebagai kuasa yang tidak berkekalan. Dia kata kalau ingat benda ni apalah gunanya. Masa Tuhan bagi kuasa, kita duk tunjuk sangat kuasa kita buat apa. Begitu. Bahkan kuasa yang ada itu kuasa yang berkapit dengan dhaif. Dia kata kuasa hak ada kat manusia tu, kuasa bukan yang kuasa mutlak, bukan kuasa yang mutlak, tetapi kuasa yang berkapit dengan dhaif. Maksud dia apa? Bila-bila masa kuasa tu Tuhan boleh ambil balik. Begitu. Kerana tiap-tiap hamba Allah itu berubah-ubah ia. Boleh jadi berkuasa itu pada satu hari turun daripadanya kepada lemah. Oh, tu dia. Baik-baik dia kata. Kita bukan nak tungkat langit. Kita bukan nak cergah sampai mati. Akan sampai satu hari kita jadi tak larat, orang lain akan ambil alih kuasa. Pada masa tu kita jadi orang yang lemah, tak ada apa-apa lagi. Maka balas Tuhan pun turun pada dia masa tu. Oh, masa tu Tuhan balas. Tuan-tuan tengok pemimpin dunia yang jahat-jahat. Namrud misalnya. Jahat. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Apa kesudahan Namrud? Mati dalam sengsara. Sekok nyamuk aja masuk lubang telinga. Tak mati dandan. Nak boleh ke mati tu merana. Tuhan ajak dia macam tu. Tengok Firaun. Nak boleh ke mati tu, ayak masuk hidung, masuk biji mata, masuk lubang telinga, masuk mulut dan sebagainya. Pada masa tu hilang segala kuasa, segala tentera yang besar, segala kekayaan yang melimpah ruah. Habis tak boleh tolong dia daripada nyawa bercerai badan. Tengok apa yang jadi. Shah Iran di Iran satu masa dulu. Marcos di Filipina. Tu ada dua contoh banyak sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh fikir. Sebut Namrud, sebut Firaun berasa jauh sangat. Kita tak terbayang muka Namrud ni macam mana. Sebut Marcos, sebut Syahiran, kita boleh nampak dia. Macam mana hebatnya dia masa duduk di tampuk kekuasaan ni, macam mana hinanya dia setelah hilang kuasa. Maka Islam dia nak suruh ingat. Siapa juga bila duduk pada tampuk kekuasaan, ingat-ingat, jangan terlebih dalam menggunakan kuasa. Sabda Nabi SAW lagi, bi'sal abdu abdun yakhtilu dunya bid-din. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menipu daya dunia dengan agamanya. Ni golongan yang seterusnya. Dia orang agama, orang yang ada ilmu, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ke dia Quran ada dalam dada, hadis Nabi dan sebagainya duk dalam diri dia. Tiba-tiba dunia menipu dia. Menipu daya dunia dengan agama. Dia kata inilah satu perkara yang sangat keji pada syarah kita. Dan sangat banyak berlaku pada zaman kita ini. Apabila seorang itu menuntut ilmu agama,
maka dari mula lagi sudah niatnya untuk mencapai dunia. Awal-awal pergi mengaji agama tu duk bercadang dah. Bercadang, esok aku nak jadi macam ni, macam ni, macam ni. Duk bercadang macam tu. Yakni mencapaikan pangkat dan nama. Dia mau yang tu. Dia mau ni dengan apa ni dia duk belajar lah ni dia mau satu hari dia dapat ijazah. Dengan ijazah tu dia nak pangkat sekian-sekian. Dia bercadang macam tu. Dan mendapat harta dengan makan gaji. Apa kerja agama? Tuan-tuan, makan gaji. Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, manusia yang cukup warang lah. Saya cerita ni tak tahu berapa kali dah. Imam Malik cukup punya warang, sehingga kan dia bersumpah pada diri dia sendiri, dia tidak akan naik kenderaan yang ada kuku di atas bumi Madinah, kerana hormat bumi Madinah menyimpan jasad Nabi SAW. Cukup warang lah, cukup punya warang. Imam Malik yang begitu punya warak tu, Imam Malik dia adalah mufti di Madinah. Dia makan gaji. Imam Malik yang begitu punya warak, sehingga ada orang panggil dia Imam Madinah. Kerana dia ni duduk di Madinah mengajar dalam masjid Nabi tu. Imam Malik ni. Bahkan dia pernah mengajar dalam masjid Nabi. Dia tegur khalifah yang main mengaji ke dia. Khalifah zaman tu main mengaji. Dia tegur khalifah yang main mengaji ni. Tegur depan-depan. Imam Malik makan gaji. Makan gaji tu tak salah. Tapi jangan makan gaji sehingga menghalang daripada cakap benar. Yang tu tak mau. Kalau semua orang yang cakap benar tak mau makan gaji, siapa nak tegur? Makan gaji itu tidak salah. Tetapi makan gaji jangan sampai menghalang daripada cakap benar. Imam Malik, dia menjadi mufti di Madinah. Tapi apa yang perlu dia kata, dia kata. Dia tak kira dia duduk dalam majlis apa, di depan siapa, itu soal lain. Soalnya dia memegang amanah untuk nak tegur benda-benda tak betul. Dia tegur dan dia tegur dengan cara yang terhormat. Kes kecil aja yang berlaku kepada Imam Malik ni. Kes dia kecil saja. Dia jadi mufti di Madinah semasa kerajaan Bani Abbasiyah dipimpin semasa gubernur di Madinah. Dia duduk di Madinah. Gubernur di Madinah pada masa tu ialah Ja'far. Al-Ja'far ini gubernur di Madinah pada masa dia jadi mufti di Madinah. Maka Imam Malik, dia keluar satu fatwa. Dia kata, kalau sekiranya talak dipaksa, talak itu tidak sah. Satu orang berkenan dekat bini kita, dan dia pula orang ada kuasa. Dia main paksa kita suruh cerai bini kita. Kita takut kepada paksaan dia, maka kita lafazkan talak kepada bini kita. Kita lafaz talak dalam keadaan kita dipaksa, talak itu tidak sah. Imam Malik waktu keluar fatwa tu berdasarkan kepada nas hadis yang ada. Gubernur di Madinah pada masa tu, dia tak boleh terima apa yang Imam Malik kata. Maka dia paksa Imam Malik, mufti pada masa tu, dia paksa Imam Malik suruh kata talak paksa sah. Imam Malik kata, mana boleh, benda ni tak sah, aku tak boleh kata sah. Dia kata, ini arahan aku, arahan gubernur. Kamu mesti kena kata benda ni sah. Imam Malik kata, aku sekali-kali tidak kata. Kerana arahan Allah lebih besar daripada arahan kamu. Dia mula. Tuan-tuan tahu apa jadi dekat Imam Malik? Dia dijatuhkan hukum sebat 70 kali. Gubernur jatuh hukum kat dia kerana dia keluar fatwa tak secucuk dengan kehendak gubernur. Imam Malik disebat 70 kali. Selepas disebat, diarak pula keliling kota Madinah. Tunjuk kepada orang ramai semua, ini akibat yang akan menimpa kamu kalau kamu lawan gubernur. Imam Malik, masa dia meninggal dunia, ketika mayat dia dimandikan, darah masih mengalir lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia makan gaji, tapi dia bercakap benar.
Apa yang dia nak ingatkan dekat kita di sini, dia kata kalau sekiranya daripada awal-awal mula mengaji tu niat dah, memang niat ni apa? Nak cari senang dengan hak dia mengaji ni, maka ini buruk di sisi agama. Dan seperti seorang yang mau mengumpul harta dengan jalan warak dan buat diri seperti orang beragama. Sama juga macam ni. Duk tunjuk warak dan sebagainya dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang tengok dia warak, orang kata dia bagus, orang panggil dia mai ceramah, dia boleh duit. Kalau itu tujuan dia tunjuk warak tu bukan kerana dia sebenarnya warak. Tujuan dia tunjuk warak tu tujuan dia tujuan kebendaan. Allah benci orang macam ni. Tuan-tuan, Tuhan kenal kita ni. Kita duk buat apa pun Tuhan kenal. Kawan kita mungkin tak kenal. Bini kita kenal kita lebih sikit. Kita duk turun main masjid, duk turun main surau, bubuh serban apa semua elok. Orang hak jumpa kita di surau ni kata kita ni bagus tak kira dah lah. Bini kita tahulah kita siapa. Bini kita tahulah kita siapa. Perungguih ke tak perungguih ke, semayang subuh ke tak ke, bini tahu. Itu sebab manusia ni kalau bini tak hormat dia, ada something wrong. Bini ni kalau suami dia baik sungguh, dia hormat dekat suami dia hormat. Sekali-kali dia tidak akan pergi bercakap di depan orang keburukan suami dia. Pasal apa? Pasal dia hormat suami dia. Tapi kalau suami dia ni mai depan orang tunjuk rupa lain, sebenar-benarnya rupa lain, dia pun melas. Maka dia tak hormat suami dia. Sebab kita bila isteri tak hormat kat kita, ada satu yang tak kenal dengan kita. Agama tak suka orang macam ni. Orang yang tunjuk rupa warak sedangkan tujuan dia sebenarnya bukanlah tujuan agama, sebaliknya tujuan keduniaan. Agama tak suka orang macam ni. Malu kadang-kadang tuan-tuan tengok dalam surah Abang hari Ahad lepas. Baca surah Abang hari Ahad lepas. Bukan Astura Jabat, hak sebelah tu. Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur tu, ada satu orang perempuan tulis dalam surah Abang. Suami saya seorang pendakwah, dia kata. Pendakwah bebas. Suami saya ni dia cerita buruk suami dia. Kita bila baca benda macam tu berasa malu. Berasa malu pada diri sendiri, malu kepada orang bukan Islam, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata isteri dia jahat, pergi buka siang suami dia lagu tu. Orang pun tak tahu siapa perempuan ni, siapa lelaki dia. Tetapi tulisan itu memalukan. Dan kita tak kata isteri dia tak betul. Mungkin betul. Mungkin betul dia dapat suami macam tu. Dari segi dakwah, dari segi apa kuat. Tapi dari segi tanggungjawab pada keluarga, out to it. Ingat balik ni mukadimah kita baca tadi. Hadis menganjurkan kita supaya banyak infak harta pada jalan Allah. Lepas itu Nabi kata apa? Nabi kata dinar yang dibelanjakan pada jalan Allah, dinar yang dibelanjakan untuk memerdekakan hamba, dinar yang dibelanjakan untuk macam-macam tujuan ni, dalam banyak-banyak ni, dinar yang dibelanjakan untuk keluarga, itu paling besar pahala di sisi Allah. Agama ni tuan-tuan, pusing kok mana pun dia suruh kita jaga keluarga kita dulu bagi Allah. Tuan-tuan tengok. Quran pun kata lagu tu, hadis Nabi pun bukan sikit hak main macam tu. Dia suruh kita jaga keluarga kita tu dulu. Bagi elok keluarga kita tu dulu. Gagal menjaga dan mentadbir keluarga menunjukkan kegagalan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya benda ni berlaku kepada Nabi-Nabi, itu pengajaran kepada umat kemudian. Tapi kalau benda ni berlaku dekat kita kerana kecuaian kita tidak mendidik keluarga, kita tak boleh kata Nabi Nuh dulu pun bini dia tak tahan kat dia. Tak boleh kata begitu. Sebab Nabi Nuh dia didik keluarga dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mentakdirkan begitu jadinya. Kita hari ni didik ke tak? Kalau kita didik tapi tak boleh nak jadi elok juga, kita serah kepada Allah. Tapi kalau kita tak didik, maka keluarga kita jadi rosak. Jangan kita nak samakan kita dengan Nabi Nuh alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena jaga. Benda-benda macam ni kena jaga. Dia kata supaya orang percaya kepada dia. Dia pergi buat warak ni supaya orang percaya kat dia, membuat
membuat apa yang bersangkutan dengan urusan agama. Bila sudah terimpun emas perak kepadanya, maka dipunyanya seorang diri. Dan jikalau ada syarikatnya atau kongsinya, maka boleh dihilangkan dia sifat warak tadi. Itu dia. Tujuan dia macam tu. Tujuan dia tunjuk imej agama ni, tujuan dia ialah kerana tujuan keduniaan. Bila dia dah dapat dah dunia, dia tinggal imej agama dia, dia balik kepada rupa sebenar dia. Orang putih kata the true color come out. Dia kata color sebenar dia dah nampak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka ialah sejahat-jahat orang sebagaimana tersebut dalam hadis yang di atas itu. Sabda Nabi SAW lagi, bi'sal abdu abdun yaqtiluddin bisyubhat. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menipu daya agama dengan perkara syubhat. Ini pula satu lagi. Benda syubhat menyebabkan agama dia rosak. Masalah dia kata menipu daya agama dengan syubhat itu banyak macam rupanya. Maka didatangkan di sini beberapa misal untuk mengambil faham daripadanya. Pertamanya seperti seorang yang sembahyang zuhur. Tiba-tiba syak dia, adakah telah dikerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat? Ini syubhat. Sembahyang zuhur 3 ke 4 atau? Maka ia pun lalu disudahkannya sembahyang itu dalam hal yang demikian itu. Duk ingat 3 ke 4 atau 3 ke 4, kira 4. Lagu tu punya duk potong pula. Kan? Dia syak 3 ke 4, 3 ke 4. Kira 4 lah, pasal apa ni? Gambar nak keluar dah dalam televisyen. Nakai sampai macam tu. Kan? Maka yang demikian itu sudah menipu agama dengan perkara syubhat. Syubhat makna dia ragu-ragu. Dia 3 ke 4, 3 ke 4. Dia ingat 3 rakaat ke 4 ke 3 ke 4. Kira 4 lah, pasal apa ni? Kawan duk tunggu dah di luar nak pergi. Agama dia tipu kerana berlaku benda syubhat. Kemudian dia kata kerana tak kala syak, adakah sudah dikerjakan 3 rakaat atau 4, mengapa tidak ditambah serakaat lagi pada masa syak itu? Agama kata bila du ingat 3 ke 4, 3 ke 4, kita kira hak 3. Pasal apa? 3 tu pasti dah, cuma 4 ni tak pasti. Dia kata al-yaqin la yazalu bisyak. Kaedah agamanya dia kata yakin tidak boleh digelincirkan dengan syak. Bila kita semayang duk ingat 3 rakaat ke 4 rakaat, hak yakinnya apa? Hak yakinnya 3. 3 tu tentu dah, cuma hak ni 4 ke 3. 3 tu yakin dah, maka pakai hak yakin. Pakai 3, maka kena tambah lagi 1 rakaat bagi jadi 4. Tapi ni Pak Lebai Kepiah Longgak ni dia buat lagu mana? Dia bila 3 ke 4 ke 3 ke 4, kira 3 habis cepat ni. Oh, Kepiah Longgak dia ni. Maka dengan kerana dia sudah ke sembahyangnya dalam syak itu serta tidak ditambahnya serakaat lagi, maka sudahlah jatuh dia di dalam haram. Dia kata tu dia jadi haram langsung. Sembahyang boleh jadi haram. Begitu. Pasal apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi kata, dan barang siapa jatuh dalam benda syubhat, memperbuat dia akan benda yang haram. Kalau dia terlibat dengan benda syubhat, syubhat tu kira haram ke dia. Begitu. Dan seperti seorang yang berburu kijang, ni contoh kedua. Seperti seseorang yang berburu kijang, tiba-tiba dapat ditikamnya kijang itu, lalu lari kijang itu jatuh dalam ayam dan dijumpainya sudah mati dalam ayam itu. Tuan-tuan, ni bagi kes menatang buah. Kijang ke pelanduk ke apa ke semua ni menatang buah. Kita nak boleh ketangkap dia, nak semelih di tengkok dia susah. Maka bagi kes binatang-binatang yang liak macam ni, bukan binatang buah, binatang liak. Jenis binatang-binatang liak macam ni, kalau sekiranya kita boleh lukakan mana-mana tubuh dia dan dia mati dengan luka itu, maka binatang itu halal dimakan. Ini dalam bab berburu dalam fiqh. Dia ni jumpa kijang, jadi dia pun nak tangkap kijang ni susah, maka dia tikam kijang ni. Boleh main dekat tikam gitu je, kijang ni pun luka. Lari lagi, lari, tak jumpa habis. Dia pun duk cari, jumpa kijang ni jatuh dalam telaga dah. Duk terapung, timbul dah kijang ni. Padahal tidak diketahui adakah kijang itu mati dengan sebab tikam ataupun mati dengan sebab lemah.
Tak tahu. Dia ni mati pasal apa betul-betul. Adakah mati kerana tikaman tadi ataupun mati kerana lemah dalam telaga, tak tahu. Maka sudahlah jatuh hukum syubhat ke atas kijang itu. Tiba-tiba dikatanya mati kena tikam dengan tidak apa satu tanda pada dia, maka jatuhlah dia adalah haram. Dan haram orang yang mengambil makannya itu. Itu dia. Dia jumpa kijang tu duduk dalam telaga. Dia kata sayang sayang, dia kata sayang dia kata benda ni nak dapat bukan senang. Kijang lah nak dapat bukan ni pun kalau tahu dekat perhilitan mampu aku kena saman, dia kata. Ini dah tumpang, kira dia mati kena tikam. Dia kira lagu tu. Dia makan bangkai. Ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Banyak. Ada banyak jenis macam ni. Kan? Simpan duit di bank ni tak simpan dalam akaun Islam. Dia simpan dalam akaun biasa ni. Saving account apa semua simpan dalam akaun biasa. Bulan Jun, bulan Disember dapat interest, dapat duit bunga. Masa duk main mengaji ni orang duk baca bab duit bunga ni hangguk ni terlucut kepiah putih jatuh atas riba. Hangguk kata riba ni haram kan. Masa mengaji hangguklah riba ni haram betul lah duk hangguk ni dengan golek kepala dengan hangguk. Kita duk ingat dia ni tak buat dah benda riba ni, dia lari terus dah lepas ni. Mai bulan 12 cek dalam akaun duit bunga saja ada RM500 lebih. Ada mula duit iya lah. Kan? Dia sayang duit dah. Kenapa? Dia lupa dah hukum haram halal semua lupa dah. Sayang dia kata benda ni. Tak apalah dia kata tak sabar makan lah. Dia kata kita tukang saya motor saya kereta sudah. Karut lah. Ni pun pak lebih ke pihak longgang juga. Nampak? Benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Ingat, berlaku dalam masyarakat kita. Dia pergi beli ayam di kedai. Ayam proses ni. Dia pergi beli ayam proses di kedai. Dah balik dah beli 3 ekor pula lagi. Balik main dari rumah. Balik main, tak tahu orang main abang kedai. Dia kata, hang beli kedai mana tadi ayam? Dia abang beli kedai sekian-sekian. Mereka kata dia tu karut. Dia semelih ayam ni, ayam tak ada mati, dia lepas lah ayam hangat lah. Hang jaga baik-baik. Dia kata ayam dia ni bukan mati kena semelih. Ayam dia ni mati kena ayam hangat. Ada tak ada tuan-tuan orang proses ayam buat macam tu? Bila orang duk queue panjang nak ambil ayam, dia memang nak kena cepat. Dia memang nak kena cepat. Dia tak akan biar ayam tu pelupung sampai mati. Lambat. Dia nak cepat ni. Orang duk tunggu banyak. Semelih tu lempang lala ayam hangat terus. Ayam tu bukan mati kerana sembelihan, tapi mati kerana ayam hangat. Ayam tu bangkai. Dia beli 3 ekor. Tak tahu orang main habang kat dia macam tu. Syubhat tak? Syubhat lah. Dia kata hang merepek lah. Dia kata kat kawan main habang ni. Walhal dalam hati dia benda tu dah duk garu dah. Benda tu dah duk kata dah karut ni kalau macam ni. Tapi dia duk ingat sekok berapa ringgit ni. Duk baca 3 ekor kali-kali 3 dia kata hang merepek. Aku tengok tu imam kita pun pergi beli tu dia mula. Dia karang macam-macam. Ini juga satu contoh syubhat. Maka makan benda yang dah jatuh dalam syubhat ni, Nabi SAW kata waqa'atil haram. Dia jatuh dalam haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab tuan-tuan, penting tuan-tuan, orang-orang hak macam ni kena main mengaji. Ni ada buka kedai makan, jual tom yam, jual mi rebus, mi goreng, char kuih tiaw ni semua kena mengaji tuan-tuan. Pasal apa? Bila mereka tak mengaji, mereka duk pergi beli mi, kuih tiaw apa semua ni, mereka tak beli hak orang Islam buat punya. Mereka beli daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni jamin ke hak dia buat ni bersih daripada sumber-sumber haram? Boleh jamin ke? Oh, tak berani nak jamin. Tapi oleh kerana puak hak duk buat kedai makan ni tak main mengaji, bagi dia tak ada apa-apa. Kuih tiaw habis, dia telefon aja. Tonton tengok saya lagi, Cina seluar pendek main hantar kuih tiaw kat dia. Kita duk tunggu dia duk goreng. Allahu akbar. Jeremuh depan mata kita. Kita duk tunggu dia goreng ni, kita tengok dia pakai kepiah putih. Dia duk goreng kuih tiaw ni, dia pakai kepiah putih. Kita hukum zahir dia ni, kita percayalah. Macam ni punya letak kepiah pun air. Kita kata dia ni korang-korang sifat 20 apa ni. Kita duk ingat lagu tu. Maka kita pergi beli kat dia. Elok-elok beli, tengah-tengah duk beli,
Mai satu motor berhenti, ambil daripada dalam bakul, lempak tu. Tengok, ya Allah, dia ambil daripada orang macam ni. Kita tanya langsung lah. Nak bagi puas hati, kita pun tanya langsung, duk ambil kat mereka ni kah? Dia kata, duk ambil lama dah. Dia jawab lagi tu, ambil, kita bayar duit harga dah. Kerja pun kita tak ambil dah. Bayar duit lah, kita tak bayar, jadi bergaduh dengan dia. Pasal kita pesan kan, kita bayar duit kat dia. Dia kata ni, tak apalah. Biar dia rasa sikit. Duit kita bayar, kita tak mau bergelih. Duit kita bayar, tapi tak apalah. Saya minta maaf lah, saya tak boleh telan benda macam ni. Saya tak boleh nak telan. Kata. Minta maaf kata. Assalamualaikum, kita pergi bang. Sekurang-kurangnya, dengan harapan, malam tu bila nak tidur, dia duk teringat juga. Dia kata Pak Haji ni tadi bayar duit kat aku, dia tak ambil. Sekurang-kurangnya, ada benda bagi ingat dalam diri dia. Pasal apa tuan-tuan jadi macam ni? Pasal tak mengaji. Dia tak tahu bab-bab syubhat haram halal ni, dia tak tahu. Hak dok proses ayam tu pun kalau tak mengaji, jadi lagu kita tadi. Oh, dia main lepas dalam air hangat, berum masuk 4-5 ekor sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa pergi nak ambil tauliah, masa pergi nak ambil lesen semelih di pejabat agama, buat elok dah. Masa balik main di kedai, dia dah tak buat elok dah. Pasal apa? Pasal dia tak faham tentang dosa pahala. Dia tak faham, kata kalau dia buat bagi elok ni, semelih cara elok, buat bagi elok ni, orang makan benda halal ni, dia dapat pahala. Dia tak faham yang tu. Dan dia tak faham, kata kalau dia buat cara macam ni, benda ni jadi bangkai, orang makan, dia tanggung dosa. Dia tak faham tentang dosa pahala ni. Maka dia buat. Macam mana dia nak buat? Dia hanya fikir untung dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, dia bawa contoh lagi. Dan seperti tercampur daging bangkai dengan daging yang bersembelih. Ini pula satu lagi. Seperti dia kata tercampur daging bangkai dengan daging yang sembelih. Kemudian datang kesamaran, tidak dikenal mana-manakah ia. Ayam ni bercampur. Ayam hak orang Islam sembelih cara elok ni dengan ayam hak bukan orang Islam sembelih. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buka kedai makan. Kalau tak ada amanah dalam diri, orang yang buka kedai makan ni, dia tak ada amanah dalam diri. Dia biasa duk buat ni, ayam ni takat 3 ekor aja. Tiba-tiba hari tu tah ke apa ke, gaji awal ke lagu mana ke, orang main makan lebih sikit. Tengah hari dah habis dah 3 ekor. Tengah hari dah habis nanti, dia nak buka sampai tengah malam. Dia telefon balik dekat kawan hak buat proses ayam ni, dia kata hamil hantar lagi 5 ekor, dia kata. Kawan tu pula nak jaga customer, sedangkan dia tempat proses ayam dah tutup dah. Nak jaga customer, dia pergi sambang ayam hak Cina punya. Dia main hantar kat kedai ni. Tuan-tuan, benda ni jadi. Ni hak kita duk buat contoh ni, benda ni jadi. Dia nak jaga customer. Kalau customer duk ambil kat dia selalu telefon, minta dia tak boleh nak supply, kawan tu nanti marah kat dia, hang apa ni? Dia tak mau hilang customer, dia pergi sambak ayam daripada tempat tak halal tu. Dia pergi sambak dia kelang-kelang sikit tengkuk, dia main hantar. Pasal apa dia sanggup buat macam tu? Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia tak tahu kata dia buat tu bukan sahaja haram duit dia dapat tu. Semua orang makan, dia tanggung dosa. Siapa nak bagi tahu dekat mereka ni semua, tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Maka dia kata ini semua, dia kata syubhat belaka. Ataupun kesamaran pada masalah satu daripada 2 perempuan yang bersaudara. Adakah yang diakadkan nikah itu yang ini ataupun yang itu? Sampai macam tu punya keliru. Dia menikah dengan satu perempuan. Perempuan ni ada adik-beradik kembar. Muka serupa, semua serupa. Semua serupa. Sampai dia pun tak tahu dah hak mana satu. Hak nak jadi bini aku ni. Dia kata tengok serupa ni. Dia kata ni dua-dua ni. Hak mana satu ni. Hak mana satu jangan pergi duduk lompat atas ni. Nanti tak dulu. Tanya bagi sahih dulu. Hak mana satu hak saya punya. Main kata. Oh jangan tuan-tuan, benda ni boleh jadi. Tuan-tuan tahu dalam fiqh. Kita belajar fiqh. Dia ada satu tajuk. Dia kata wat'u syubhah. Wat'i ni persetubuhan lah. Syubhah ni maksudnya kesamaran. Berlaku dalam kesamaran. Kesamaran ni maksudnya satu cahaya sama-sama pun satu. Jadi dia tak ketahuan siapa. Kan? Raya pakat balik rumah orang tua belakang lah. Kan?
Takkan balik rumah orang tua. Dia ada 7 kelamin balik nak raya rumah orang tua ni. Jadi bilik ada 3 saja. Yang mak mentua, pak mentua duduk satu bilik dah. Yang tu tentulah takkan nak suruh mereka tidur di pencung. Mereka mesti tidur dalam bilik rumah mereka. Hak 2 bilik lagi ni siapa balik dulu dapat. Ni hak 5 kelamin lagi ni. Pakat pasang apa nama kelambu, lagu duduk padang Arafah lagu tu. Kan? Pakat pasang kelambu, duduk ada 5 kelambu nampak lagu padang Arafah. Tengok serupa aja kemah. Yang hak laki-laki ni malam raya. Malam raya nu pinduk sembang atas beranda nu gelak kokah-kokah hang cerita, hang aku cerita aku apa semua. Tengok-tengok 1:30 dah ni. Jumaat dia kata esok nak pergi sembahyang raya awal. Nak masuk kelambu tu. Bukan ada tulis maktab 51 kan. Bukan dia tak ada tulis. Dia tak ada tulis maktab ni. Jadi pakat-pakat tengok ni berasa lagu hak ni hak aku kok masuk. Ada masuk tu nak ambil berkat malam raya pula kan. Jadi ini tuan-tuan ihtimal. Dia kata ihtimal dalam kitab fiqh. Kitab fiqh buat ni cerita ni. Dia ihtimal, dia buat andaian. Andaian dalam kitab fiqh. Dia kata kalaulah jadi. Dia tengok-tengok nampak ni maktab aku dah masuk. Masuk tumpang malam raya ni dia kata kan. Oh jadi pasal. Jadi pasal. Sah lerah selesai apa semua duk berasa belai kan. Hak perempuan ni dia kata bahasa lagu misai tebal dengar dia ni kan. Jadi berasa lain. Bangkit tengok sungguh la ilaha illallah. Dia kata abang ipang rupanya. Dia kata tuan-tuan macam mana cerita. Maka benda ni dalam fiqh dia panggil wat'i syubhah. Wat'i yang berlaku, persetubuhan yang berlaku dalam keadaan syubhat. Dalam kes yang macam tu, kalau sekiranya tak dirancangkan, benda tu memang berlaku, memang tak tahu sungguh berlaku macam tu, maka dia tidak dianggap zina. Tidak dianggap zina. Maka tidak dikenakan hukum hudud ke atas orang-orang yang terlibat dalam wat'i syubhah. Dia boleh pi syubhat ni, dia boleh pi sampai ke peringkat tu. Matakat keliru ni lepas-lepas akad nikah pergi tengok serupa ada orang dia bawa keluar kad pengenalan kat lesen memandu. Kalau nak tengok hak mana ada tu Maimunah hang mai. Kata Maimun saja bukan, kata Maimunah mai kata. Dia kenal lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW lagi, dia kata bi'sal abdun tama'un yaqudu. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang tamak memimpin akan dia. Dia ni jadi satu orang manusia yang turut tamak dalam diri dia. Tamak ni tuan-tuan tak habis. Adik-beradik boleh tak bertegur sampai mati kerana sifat tamak. Adik-beradik boleh tak bertegur walaupun pepatah Melayu kata ayam kalau dicincang tak akan putus. Pemohong aja. Pemohong aja. Kalau sekiranya kerana sifat tamak, putus habis. Sampai mati abang, sampai mati adik, sampai mati kok tak pergi tengok mayat. Dia boleh jadi sampai macam tu. Bila dicek balik, disiasat balik, rupa-rupanya punca tamak aja. Punca dia tak puas hati pasal ayah dia sebelum mati bahagi harta ni. Bahagi dekat dia ni bagi lebih pada dia. Kerana dia tamak, dia dapat kurang pada adik dia. Kerana tu adik mati, dia tak pergi tengok. Tuan-tuan, ni punca dia pasal tak ikut agama. Dia jadi sampai macam tu. Maka Nabi SAW kata, jaga baik-baik. Dia kata, tamak memimpin manusia kepada dunia. Sesungguhnya seorang yang tamak pada dunia ni amat keji pada syarak. Kerana orang yang tamak itu diperintah oleh tamaknya. Biasanya lagu tu, dia akan ikut sifat tamak dia. Biar dia tamak kepada menghimpun dunia. Dengan sebab itu menjadikan dia lupa pada ibadah. Dia lupa dia akan mati. Itu dia. Kerana tamak ni dia lupa segala-gala. Agama kata tak boleh kalau saja sengaja-ngaja kita tak bertegur sama-sama orang Islam lebih daripada 3 hari 3 malam, hukum dia haram. Agama kata lagu tu, dia kata paling kopi bukan 3 hari, dia kata 3,000 tahun aku tak mau tegur dia dah. Dia kata lagu tu. Tuan-tuan nampak pasal apa jadi lagu tu? Tengok-tengok balik punca dia pasal tamak mula sekali menyebabkan dia buang adik-beradik. Begitu.
Dan tidak ingat dia akan akhirat dan menuntut bekal akhirat. Dia kata kerana habis peluang itu diisi oleh sifat tamak. Dalam diri dia ni penuh dengan sifat tamak. Dia kata dengan kerana itu dikeji amat oleh syarak kita seperti yang tersebut dalam hadis yang di atas itu. Sabda Nabi SAW, bi'sal abdu abdun hawan yudhillu. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menyesatkan dia oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang menyesatkan manusia. Sesungguhnya nafsu seseorang itu suka cita ia dengan sedap-sedap dalam dunia. Macam tadi juga lah. Nafsu ni dia mau selesa. Dan suka bersandang diri kepadanya. Diri ini memang suka kepada dunia. Itu tak boleh nafi lah. Dan tetap hati amat kepadanya dengan sehabis-habis sukanya. Itu dia. Dia tetap hati ni dengan dunia ni. Habis-habisan dia nak mencari dunia. Begitu. Semacam orang mabuk yang tiada siuman daripada mabuknya. Orang yang terlampau sangat gelut dengan dunia ni macam orang mabuk lah. Orang mabuk dia tak tahu apa. Dia duduk dalam mabuk tu lah selama-lama. Begitu. Maka demikian itulah sukacita dengan dunia ini. Ialah, maksudnya nafsu itu ialah racun yang boleh membunuh manusia. Itu dia. Nafsu ni dia jadi racun. Dia boleh bunuh kita. Dia jadi racun dalam badan kita. Kalau badan kita ni terlampau sangat bernafsu, jadi racun. Satu hari kita binasa dengan nafsu yang ada. Dia kata berlari ia di dalam urat badan manusia. Ni, yang kata nafsu ni, dia berlari dalam urat badan kita. Manusia ni, nama kata manusia memang Allah bagi jadi ada nafsu. Itulah beza manusia dengan malaikat. Beza tu. Malaikat Allah bagi dekat dia satu makhluk. Allah jadikan dia satu makhluk tidak ada nafsu. Maka malaikat ni dia boleh rokok ni daripada Allah mula jadi dia dalam keadaan rokok sampai kiamat dunia. Dia boleh duduk rokok tak panggung-panggung. Pasal dia tak ada nafsu dalam diri dia, tak teringat makan minum, tak teringat apa pun tak ada. Dia kira nak ibadat kepada Allah. Itu malaikat. Manusia, Allah memang buat manusia, dia pasang satu alat dalam manusia ni, nama alat tu nafsu. Dengan kerana nafsu ni, manusia duk rosak binasa habis. Dia kata. Dan jadi keluar daripada hati seseorang yang demikian itu oleh sifat takut. Sifat takut kepada Allah keluar kerana nafsu yang kuat dalam diri manusia. Sifat takut kepada Allah tak ada. Dia tak takut kat Tuhan. Dia boleh kata terang-terang. Dia kata undang-undang hudud ni zalim. Dia kata, tu makna tak tahu takut langsung. Tak tahu takut langsung. Dia kata zalim. Soal tak mau buat, tak mampu buat itu satu bab lah. Janganlah sampai duk buat ulasan, duk ulas kata undang-undang Tuhan ni tak bagus. Jangan macam tu. Itu orang yang bercakap mengikut nafsu. Begitu. Yang ni tidak dia takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak heran. Orang habaq kat dia, hang tak boleh kata lagu tu. Hang kata lagu tu esok Tuhan marah kan. Dia ingat Tuhan marah ni macam bini dia marah lagu tu. Dia tak ada heran. Dan tidak ia berduka cita akan sesuatu yang luput daripadanya. Dan tidak ingat dia akan mati. Dan lupa ia akan haru biru pada hari kiamat nanti. Dan inilah yang dikatakan orang yang mati hatinya. Hati matian. So, siapa mai baca ayat Quran, hadis Nabi, mai duk habang apa pun kat dia, hati dia dah tak boleh terima dah apa yang orang mai bagi tahu ke dia. Dan dia kata lupa dia akan haru biru hari kiamat. Maka telah muwafaqah ulama dan hukama atas bahawasanya tiada jalan yang boleh selamat daripada bahaya akhirat melainkan dengan menegah dan menahan nafsu daripada turut kehendaknya. Tak ada jalan dah kita nak selamat di akhirat esok melainkan kalau sekiranya kita boleh tundukkan nafsu kita, kita selamat. Kan? Kalau kita boleh tundukkan nafsu kita, kita selamat. Kalau tak boleh nak kontrol nafsu, kita tak selamat. Macam tu. Dan menyalahi segala keinginannya. Kalau kita boleh menyalahi keinginan nafsu, nafsu nak tidur, kita nak bangkit semayang, kita berjaya. Begitu. Adapun jikalau tidak demikian itu, nescaya disesatkan dia oleh nafsu itu. Nafsu ni akan menyesatkan dia. Kalau dia tak boleh kontrol nafsu, nafsu kontrol diri dia. Dia macam masa lah contoh masa ni. Dia kata al-waqtu kasuyuf. Dia kata masa ni macam pedang. Dia kata. Kalau kamu tak boleh jaga masa, masa akan atok kamu. Kalau kamu tak boleh atok masa, masa atok kamu.
Dia macam pedang. Dia tajam. Kalau malam ni kita tak boleh tentukan masa ni untuk main mengaji, masa ni akan rosak begitu saja. Dia akan duduk tengok televisyen seronok, rendah dengan anak bini di rumah begitu saja. Masa dia jalan-jalan juga. Kita aja nak kena manage dia. Kita nak kena urus dia. Bagi kena cara supaya kita untung dengan masa yang Tuhan bagi kat kita. Begitu. Sabda Nabi SAW, bi'sal abdu abdun ar-raghabun yuzillu. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang dihinakan dia oleh kesukaannya. Kalau dia suka perempuan, kesukaan dia pada perempuan membinasakan dia. Kalau dia suka kemewahan akan membinasakan dia. Apa benda yang dia suka, kalau dia suka bukan benda agama, benda tu akan membinasakan dia. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah dan tiada isnadnya itu begitu kuat. Dia kata. Lepas ni kita akan masuk tajuk bab ma jaa fi it'amit ta'am. Itu bab yang menceritakan tentang memberi makan orang yang lapar. Kalau kita bagi makan pada orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar, ada pahala disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soalan tanya. Soalan pertama, dia kata saya upah kait kelapa dengan jual sekali. Misalnya kait 400 biji. Tetapi kelapa yang sudah sedia luruh 100 biji, maka jumlahnya 500 biji. Soalnya, bolehkah dikira 500 biji? Padahal 100 dah memang dah luruh. Dan apa hukum yang 100 biji itu? Yang ni kira tipu lah. Tak boleh. Dia kena amanah lah. Kita ni katalah kita kerja ambil upah kait buah nyok. Dan kita dibayar mengikut bilangan biji. Sebiji katalah orang bayar kat kita sekupang ke 2 kupang ke. Kan? Jadi kita kait tu sebenarnya 400 biji aja. Tapi kita tak kait memang buah luruh dah ada 100 dia kata. Jadi kalau jumlah lepas dah kita kait tu kita jumlah sekali dengan hak memang luruh dah. Jadi 500 biji. Kita nak cas 500 biji kali 2 kupang. Boleh tak boleh? Jawab dia tak boleh. Sebab kita ambil upah kait buah nyong. Banyak mana kita kait, banyak tu saja yang kita cas dekat orang ni. Lebih pada tu kita tipu dia dan hasil yang kita dapat adalah hasil yang haram. Tak boleh tuan-tuan. Dia benda macam ni satu duit pun Tuhan kira. Tak boleh. Begitu. Yang kedua dia kata saya tahan perangkap musang. Manakala saya nak bunuh musang itu, saya rendam dia dalam air dulu. Bolehkah dibunuh secara rendam dalam air itu? Baik, dia ada dua. Yang pertama sabit daripada hadis Nabi SAW. Nabi larang kita bunuh apa-apa juga dengan api. Yang tu satu nas. Nabi larang kita bunuh apa-apa juga benda. Walau binatang kecil, binatang halus sekalipun. Kita dilarang bunuh dia dengan menggunakan api. Kerana Nabi kata api ni Allah saja boleh guna untuk mengazab makhluk dia. Manusia tak diberi hak untuk guna api untuk nak azab siapa-siapa. Itu satu bab. Baik, bab ni dia tak masuk dalam api, dia masuk dalam bab ayam. Boleh tak boleh dia sebelum bunuh musang ni dia pergi rendam dalam ayam dulu, lepas tu baru dia katok pergi mati. Boleh tak boleh buat macam tu? Dalam hadis lain pula Nabi SAW ada sebut. Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi kata apabila kamu nak bunuh satu-satu benda, maka elokkan cara bunuhannya. Hadis ni dia masuk bab ni. Mai pula hadis lain cerita tentang pahala yang dijanjikan kepada orang yang bunuh cicak. Nabi SAW kata siapa bunuh cicak sekali pukul mati, pahala dia paling besar. Siapa yang bunuh cicak 2 kali pukul baru mati, pahala dia kurang sikit. Siapa bunuh cicak, begitulah seterusnya. Lagi banyak kali dia ambil masa untuk nak matikan binatang ni, lagi kurang pahala dia. Bunuh cicak tu disuruh oleh agama. Walaupun dia disuruh, kalau kita buat tak kena cara, pahala yang dijanjikan dekat kita tu Tuhan potong.
Baik, apakah sebab di sebalik Allah potong pahala tu? Sebab dia ialah kita dianggap sebagai menyiksa makhluk Allah yang lain. Jadi cerita dia apa? Cerita dia, bunuh dia, cari cara bunuh yang paling baik. Kira sekali kena terus mati. Dia mau macam tu. Dia tak mau. Iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibah. Dia kata. Nabi kata apabila kamu nak bunuh, elokkan cara bunuhan. Imam Nawawi menjelaskan, maksud yang kata elok cara bunuhan itu ialah sekali bunuh terus mati. Dan kalau kamu nak sembelih, elokkan cara sembelihan. Imam Nawawi kata maksud sembelihan yang elok itu ialah guna pisau yang tajam. Sahabat-sahabat saya pergi Kemboja baru ni. Masa raya haji baru ni. Mereka pakat-pakat beberapa orang yang ada duit ni. Pergi Kemboja, mereka pergi buat korban di Kemboja. Kemboja tuan-tuan, orang Islam sangatlah susah, sangatlah baifnya. Keadaan di Kemboja hampir-hampir sama di sesetengah kawasan di Mindanao. Mindanao pun kawasan orang Islam, Kemboja pun kawasan orang Islam. Mindanao orang Islam duk kena tekan sejak daripada zaman Marcos dulu sampai lah ni. Dan di Kemboja orang Islam kena tekan, kena bunuh, kena seksa dengan rejim Pol Pot dulu ni. Sampai hari ni tuan-tuan pergi tengok orang Islam di sana sangatlah susah, sangatlah baifnya. Sejadah mereka nak semayang tu pun nak hancur. Sejadah mereka nak semayang tu bersih, bukan tak bersih, tapi dia punya lusuh dia tu, lusuh ni sampai macam jadi kain buruk nak hancur. Bukan kain buruk kerana kotor, tapi kerana terlampau lusuh. Orang-orang daripada Malaysia pergi sana bawa sejadah-sejadah baru bagi Tok Imam ni mai salam cum kita ni. Terima kasih dia kita bawa macam tu pergi bagi kat mereka. Susah, mereka di sana sangatlah susahnya. Jadi sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang ada duit ni, dia kata duk buat korban di sini pun, dia kata orang sini kenyang sangat. Sampai kita buat korban, kita tak tahu nak bagi kat siapa daging korban ni. Kita tengok nampak rumah dia daif sikit, kita ingat dia layak lah kot nak terima daging korban. Kita pergi rumah dia, pergi hon motor, pep, bagi salam, Assalamualaikum, keluar mai. Kita kata nak bagi daging korban. Tuan-tuan dia jawab apa? Allah, dia kata saya pun buat juga korban 3 panggu tahun ni. Dia kata ambil, kita buat sepanggu nak pergi bagi kat dia, dia buat 3 panggu. Makna kata apa? Orang kita sini ni taklah susah seperti mana susah orang-orang Islam di sana. Jadi di sana sembelih korban ni Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui berapa besarnya mereka menghargai daging korban tu. Kan? Ini ceritanya. Cerita orang Islam di Kemboja. Mereka susah ni sampai ke peringkat yang macam-macam tu sekali. Dia kata mereka sembelih lembu ni di Kemboja ni. Mereka nak sembelih lembu masa hari raya haji itu bukan pakai parang pisau tajam ni. Dia pakai gaji. Ni kawan yang pergi ni cerita kata, la ilaha illallah Ustaz. Dia kata kasihan kat lembu ni 5 minit nak boleh habis sembelih ekor lembu. Dia duk gaji tengkok tu guruk. Dia kata Ustaz, kita hak tengok ni duk berasa sakit rengkung kita ni. Kata saya tak percaya takkan sampai macam tu. Subhanallah Ustaz. Dia kata demi Allah saya tengok benda ni, saya buat korban, saya duk ada situ duk tengok dia bersembelih ni. Tak tahu apa siapa. Nak kata tak ada pisau, tak menasabah. Nak kata tak erti, yang tu menasabah. Yang tu menasabah. Tu dia. Tadi duk sembang dengan kawan di tempat kerja. Dia ni dulu pernah bertugas di kawasan Kapit, Sarawak. Ada satu tempat, nama pun Kapit. Daripada kota Kinabalu, dia kata nak kena pergi Sibu. Naik kapal terbang. Daripada Sibu nak pergi ke Kapit, tempat dia bertugas ni, nak pergi ke Kapit tu naik bot renteh Sungai Rejang 3 jam naik bot baru sampai di tempat yang nama Kapit ni. Daripada Kapit tu dia kata saya kira okey lagi, dia kata duduk di Kapit. Kawan saya ni dia kata lebih pada Kapit tu, lepas satu tempat nama Belaga, dia kata. Daripada Kapit pula dia kata nak pergi Belaga 5 jam pula, dia kata naik bot, bukan kata bot naik sungai macam Sungai Rejang ni. Dia pergi sungai ada batu-batu hak jenis duk kena duk kona batu ni. Baru sampai satu tempat nama Belaga, dia kata. Dia cerita tadi lah, baru duk sembang tadi dia cerita.
Dia kata satu lah nak cerita kawan ni ustaz. Satu lah nak cerita. Dia kata ni kata di kapit ni ustaz. Kita pergi kapit. Kita kena buat semua. Dia kata kita sampai ni ustaz sampai ni. Dia kata kira habis. Tu imam ni kira stand soal letak jawatan bagi kat kita. Kita buat semua. Daripada imam semayang, kenduri kendara sampai sakit demam, mati, mandi manyak semua. Dia kata kira pergi sana kira puas hati. Dia kata tak apa lagi. Dia kata nak habak kau ustaz, mereka ni rupa-rupanya dia ada di kawasan hak dia pergi duduk ni. Dia kata mereka duduk salah faham sekian lama dah. Mereka buat korban sehari sebelum raya. Korban ni orang buat lepas semayang raya, baru start korban sampai hari 13 Zulhijjah. Itu hari nak buat korban. Mereka ni memang mereka budaya mereka macam mereka buat korban sehari sebelum raya. Pasal apa? Mereka fikir logik dia daging ni nak makan hari raya. Jadi kita buat sehari sebelum raya. Dia kata. Jadi dia kata saya pergi tengok. Dia kata esok nak raya. Hari ni pakat rumah himpun lembu dah panggil kita pergi sembelih. Dia kata. Kita kata esok tak raya lagi hari ni. Dia kata memang raya esok. Dia kata kita jadi duduk keliru. Jadi ni hampa nak buat ni apa kata? Nak buat kenduri ke apa ke? Dia kata sekali lah esok kita nak kenduri sekali lah raya. Dia kata maksudnya hampa nak sembelih ni sembelih biasa ke hampa nak sembelih ni atas niat nak korban ke? Korban lah dia kata. Dia kata kalau korban esok lepas semayang esok baru kita boleh sembelih lembu atas nama korban. Kalau hari ni sembelih sah lah, tapi dia tak jadi korban, dia jadi sembelih biasa aja. Dia tak faham lah. Tuan-tuan duk cakap banyak sembelih lah. Tuhan. Kita bila dengar macam-macam ni punya cerita, kita kata rosot banyak kan. Kita duk ingat ni masyarakat Islam ni kira benda-benda lagu ni faham habis dah. Dengan kerana tu kita duk nak baca tajuk insurans dalam Islam ni macam mana. Kita nak baca tajuk tinggi lah. Rupanya tak tahu, hak ni pun tak tahu lagi. Tuan-tuan takut lah. Kita bila dengar benda-benda ni takut. Pasal apa? Manusia ni tak mengaji tak tahu. Dia bukan ada malaikat Jibril duk turun main wahyu kat dia. Dia tak mengaji tak tahu. Dia kena main duduk bersila lenguh kaki sikit mengaji baru dia boleh tahu lagu mana cara sebenar nak buat dalam agama. Itu ceritanya. Ni kawan kita tanya apa tadi yang pergi cerita sampai sana tadi. Dia kata saya tahan perangkap musang tadi ni. Jadi ceritanya dia pergi jelum musang ni dalam air dulu, lepas tu baru dia katuk pergi mati. Boleh ke tak boleh? Jawab dia tak boleh. Sebab itu dia anggap menyiksa binatang. Tak boleh. Begitu. Yang ketiga dia kata Nabi Ibrahim kapak segala berhala yang kecil-kecil dan kapak disangkut kepada berhala besar. Manakala disoal, Ibrahim kata tanyalah berhala yang tergantung kapak besar pada dia ni. Itu pun jika dia boleh bertutung. Soalnya adakah Nabi Ibrahim termasuk dalam orang yang berdusta? Benda ni tuan-tuan dibahaskan dengan jelas lah di dalam hadis yang menceritakan tentang cakap bohong. Dalam Bahrul Mazi ada, saya tak ingat jilid berapa, saya dah baca dah dulu. Dia gini, dia ada 3 pengecualian dalam bab ni. Yang pertama dia kata ni macam kisah Nabi Ibrahim ni. Dia cakap macam ni bukan bohong sunat. Bohong memang tak boleh. Tapi Nabi Ibrahim bercakap macam ni dengan tujuan nak show orang kafir ni boleh fikir. Bukan bohong sunat. Kita tu kata tak apa bohong sunat, tak apa. Tak ada istilah bohong sunat. Dalam agama bohong tak boleh. Tapi dalam bab yang macam ni, dalam bab nak bagi orang ni boleh celek minda, bukan takat celek mata, celek minda boleh fikir. Dan kalau betul kata Tok Kong hang ni boleh bagi macam-macam, kalau bagi macam-macam boleh, bercakap tentu boleh lah. Lah ni, pergi tanya dia. Lagi pula kapak dia ada di tengkok dia, pergi tanya dia. Dia ke yang katok kawan-kawan dia ni, ataupun ada orang lain main katok, main nak buat nanya dia, ribuh kapak kat dia, dia tentu boleh habang. Sekurang-kurangnya nak lepas diri dia daripada tuduhan katok kawan-kawan dia. Jadi pok-pok ni bila dengar macam tu, dia berkata marah efek, takkan Tok Kong ni nak bercakap. Baru hampa tahu, kata dia tak boleh bercakap. Kalau bercakap pun tak boleh, dia nak bagi apa yang hampa minta macam mana, kata. Untuk tujuan yang macam tu memang dibolehkan. Ataupun dia kata bohong dengan tujuan nak bagi elok suami isteri yang bergaduh. Ini Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi sebut.
Suami dengan isteri bergaduh. Kita nak bagi elok suami isteri ni. Bila dah bergaduh, isteri dah balik tu rumah mak dia, suami duduk seorang di rumah. Mereka mai jumpa kita. Kita ni katalah kita ni jadi orang yang orang rojok dalam masyarakat. Tu imam ke, jadi orang tua dalam kampung ke apa, orang mai rojok kat kita. Kita boleh berbohong dengan tujuan nak bagi mereka ni jadi elok. Ini hadis Nabi bagi kita. Bila isteri mai, kita kata Allahu Akbar. Kemarin baru suami hang mai. Suami hang kata dia memang dah berasa menyesal sungguhlah. Dia pun terkasang sikit dengan hang baru ni lah apa lagu tu ni. Suami hang kata dia memang ingatkan hang, padahal lelaki tak kata apa lagu tu. Kita pergi kata lagu tu dengan tujuan apa? Nak bagi mereka elok balik. Dosa lelaki ni mai kita kata lagu tu juga. Kata bini hang baru mai jumpa. Dia pun kata dia susah lah nak hidup hang tak ada ni. Last sekali kita buat kesimpulan. Aku tak nampak lain dah. Aku nampak hampa dua ni kena bagi elok balik. Tak kalau nak tunggu dia bercakap depan hang, dia tak bercakap lah. Tapi dia mai habaq ke aku. Kata dia betul-betul sayangkan. Padahal kita lah sebenarnya yang biduk karam yang ni semua. Dan tujuan kita nak bagi mereka jadi elok. Nabi kata kalau itu tujuannya, tidak salah. Dia macam tu. Jadi tak bolehlah kita nak golongkan Nabi Ibrahim ni dalam kumpulan orang yang dusta. Tak boleh. Kita nak golong Nabi Ibrahim dalam golongan orang yang dusta. Dusta dalam maksud kata bohong. Bohong dengan niat jahat tak boleh. Kerana ini dibenarkan oleh agama. Wallahu a'lam.